Untuk kipas ni, kalau rumah tuan-tuan mesti akan letak macam ni, betul tak? Okey, kenapa antara salah satu pelak 3 pin ni kita kena cabut dia daripada soket SSO? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi. Hari ni hari Jumaat. Salam Jumaat, salam penghulu hari. Itulah. Jadi hari ini hari yang ketiga saya buat sub-DB dengan rewiring soket pelak dapur semua sekali. Soket pelak dapur ni semua sekali saya buat. Okay, ni sub-DB. Sub-DB kita dah settle, kita dah apa ni? Ni daripada main DB. Kita pakai minimal kabel 10mm. Lepas tu untuk soket pelak kita pakai 2.5. Ni untuk water heater. Okey, untuk kabel semua saya tagging. Saya tagging pakai nombor ni. Sebab apa saya pakai nombor ni? Yang pertama, bila seandainya ada masalah melibatkan pendawaian antara live dengan neutral ataupun neutral dengan earth ataupun earth dengan neutral, dia boleh cari sini. Berpandukan kepada nombor, kita dah boleh dismantle dia punya kabel. Sebab bila ada leakage pada pendawaian, untuk kabel neutral ni, kabel earth ni kita tak boleh dismantle dia daripada busbar. Itu tak boleh sebab dia safety. Tapi yang mana kita boleh dismantle kabel neutral. Neutral je kita boleh dismantle. Itu je. Sebab tu saya pakai dia punya tagging number. Okay, ni adalah. Cuma adalah nombor yang tak lengkap. Saya pun terlepas pandang masa beli, tak check. Jadi tak apa, tak ada masalah. Yang penting kita faham. Okay, jadi tuan-tuan nak pakai benda ni, pakailah. Dia mudah je. Biasanya saya akan buat untuk tagging number ni pada pendawaian baru macam ni. Sebab dia mudah. Kalau yang lama dia susah. Okey, kalau tuan-tuan tengok video saya sebelum ni, kita pakai follow spec lah. Alhamdulillah kita buat follow spec. Cara kita buat betul. Cuma tak ada apalah. Cuma yang untuk soket pelak kita tak fitting lagi. Saya nak tunjuk pada tuan-tuan. Okey, yang ni kita buat 1 MCB 2 soket pelak. Yang ni lain. Yang ni untuk dia je. Yang ni C16 untuk dia sebab owner rumah pakai rice cooker. Rice cooker dia berat, dia tak boleh pakai, dia tak boleh looping. Okey, ni untuk freezer. Freezer saya looping tapi dia tak pakai sebelah. Sebelah ni dia tak pakai, dia pakai untuk freezer je. Ni je. Yang ni satu untuk lampu, satu untuk kipas. Dah buat asing dah, memang saya buat asing. Sebelum ni saya nak wiring semua untuk dapur ni saya nak pecah. Tapi dalam kita nak buat yang terbaik, kita kena fikir cost customer juga. Bukan main nak tibai buat je. Jadi yang mana mampu customer bagi, yang mana mampu customer setuju yang kita buat tu, yang tu je. Kita tak boleh nak pandai-pandai lah. Okey, ni untuk water heater. Yang ni untuk soket pelak, untuk mesin ni, mesin basuh. Kita pakai 1 MCB. Okay, tuan-tuan boleh tengok lah. Kalau macam ni, mudah je kita nak tengok. Okey, ni 1 MCB. Macam mana tuan-tuan nak tahu looping banyak ni? Tengok daripada sini. Kalau bersumbat dalam ni, tu memang kaki looping lah tu. Kalau yang sebelum ni, rumah ni tuan-tuan, dia looping start daripada soket pelak TV, pergi kepada bilik pergi kepada peti ais, pergi kepada dapur lah, macam-macam lagi. Sebab kalau daripada owner bagi tahu saya, sebelum ni dia pernah upah electrician, betul tak Mak? Pernah upah electrician untuk buat soket pelak tu asing. Jadi masa tu owner rumah dia tak tahu, dia tak pandai lagi elektrik ni. Jadi bila dia dah pandai, memang dapat dah electrician tu. Itulah. Jadi pesanan saya hari Jumaat ni tuan-tuan, bukan nak mepek panjang. Buat kerja jujur. Bila owner rumah dah bayar asing, walaupun rumah ni melalui kontraktor, betul tak Mak? Melalui kontraktor. Untuk pendawaian, kontraktor yang akan bayar kepada kontraktor elektrik pula. Tapi bila owner rumah yang bagi personal untuk buat penambahan, kena buat jujur lah. Kena buat jujur, memang kena buat jujur. Bukan main atas kabel dalam pipe pun tak masuk.
tak boleh cari rezeki. Sebab tu rezeki tak pernah bertambah. Dapat duit banyak pun tak cukup. Tu salah satu. Jadi buat kerja kena betul. Untuk dapur, ST dah bagi buku dia dah. Bila kita pergi ambil PW2, dia akan bagi buku PW4, Chasman lagi lah. Dia tak perlu ambil tahu benda ni, dia basic. Tapi bila buat benda tu, kena jujur tuan-tuan. Jangan buat macam ni. Saya naik atas tengok. Memang daripada peti ni, kalau tengok daripada ni, looping. Okay, ni looping sini, bersepah-sepah. Lampu ambil sini. Jangan buat macam tu. Sebabnya, bila kita buat rosak, kita buat cara tak betul, dia owner rumah dia akan sampaikan kepada jiran. Lama-lama nama irritation wireman ni rosak. Ambil cas tapi buat kerja macam merbah. Itu sebab dia. Sebab tu sekarang ni ramai pengguna kurang percaya kepada wireman ni. Ini kes dia. Lepas tu kita nak marah kepada owner rumah. Kerekut lah apalah. Kesilapan daripada kita juga. Kalau owner rumah tak setuju dengan harga kita, tak payah buat, senang je. Tak payah buat. Kalau kita buat semata-mata nak dapatkan duit, tapi hasil dia macam tu, memang cloud lah. Ni hasil dia, tengok, kena rewiring balik. Tapi tak ada masalah lah sebab yang sebelum ni pun owner rumah dah buat yang lain. Jadi untuk water pump ada kat luar. Water pump kita tak looping, kita pakai satu dia je untuk water pump. Jadi yang lain untuk lampu exhaust fan pun sama. Jadi kalau depan hari owner rumah nak tambah lampu ke nak tambah apa-apa, dia boleh ambil neutral dan live daripada lampu ataupun exhaust fan. Sebab yang tu saya dah buat satu MCB. Senang je tuan-tuan. Macam saya bagi tahu pada video-video sebelum ni, susah untuk saya buat tapi senang insya-Allah untuk orang lain buat. Jadi saya pun nak pergi solat Jumaat. Kini dah pukul 12, saya kena balik dulu. Lepas Jumaat baru saya datang balik. Kita akan sambung, saya nak fitting DB. Lepas tu nak fitting semua soket plug. Okey tuan-tuan, saya pun dah siap pasang DB. Ni sub DB. Saya baru siap fitting. Saya tak on lagi main switch, RCCB dan MCB. Semua ni saya tak on lagi. Maksudnya dia supply, dia tak masuk. Sebab apa saya buat macam ni? Yang pertama, bila kita pasang DB, main DB ataupun sub DB, tuan-tuan jangan terus on. Kena ambil dia punya voltage TMB. Takut dia over voltage. Bila over voltage, soket plug ada pada apa ni? Pada ni, plug 3 pin ni, contoh macam ni, plug 3 pin ni dia ada pada soket plug memang. Jadi bahaya. Boleh memang? Okey, pertama tuan-tuan saya akan check dia punya voltage TMB. Ini adalah sub DB, saya akan check dia punya voltage, mesti dia kena dapat 216.2 sehingga 253 je deh. Okey, voltage TMB incoming kita dapat 243. Okey, cantik. Dan outgoing dia kita dapat 1 apa ni? 1 okey, 1 volt yang bocor memang. Okey memang maksudnya dia tidak boleh lebih daripada 5 volt. Untuk kebocoran voltage ni daripada TM, daripada ST dia mesti kena bawah daripada 5 volt memang. Jadi yang saya buat ni alhamdulillah saya baru check daripada main switch. Kita dah dapat 1.4 volt 40. 1.40 tuan-tuan. Okey, lepas tu kita akan pergi kepada incoming RCCB. Incoming RCCB pun sama juga memang. 1.50 volt tuan-tuan Okey, pergi kepada outgoing. Kita dapat sama juga memang. 1.70. Maksudnya kebocoran pada DB ni bawah daripada 5 volt lah. Tetap dia ada kebocoran memang. Kalau memang tak kira lah apa brand, dia semua ada memang. Cuma kita nak yang paling sikit dia punya leakage. Itu je. Kalau nak zero tu ada tapi susah. Ada juga mesh guard yang saya buat ada zero. Ada tapi susah nak dapat. Sebab brand sekarang ni mesh guard kalau yang dulu dia okey memang. Cuma yang terbaru ni macam saya bagi tahu kabel lah. Kabel ni semua orang boleh tok sirim, betul tak? Semua boleh cok. Tapi beli cak je punya. Boleh memang Okey, lepas tu saya akan on. Okey tuan-tuan, saya cuma on pada main switch dan RCCB baru. Kita tengok.
Okey, dapat 244. Okey lah memang Ni biar jelas dia. Okey, RCCB kita dapat 244. Nampak jelas dia? 243. Okey Mamat Okey, untuk MCB saya tak on lagi. Sebab apa saya nak tunjukkan Mamat? Aduh. Macam mana voltage tu dia boleh bocor melalui soket plug. Okey, sebelum ni Abang Mak letak gini soket plug betul tak? Yang ni pakai tak Abang Mak? Tak pakai. Ni. Untuk kipas ni, kalau rumah tuan-tuan mesti akan letak macam ni, betul tak? Okey, kenapa antara salah satu plug 3 pin ni kita kena cabut dia daripada soket SSO. Kalau tuan-tuan nak cabut, tuan-tuan cabut. Kalau tuan-tuan tak nak cabut, tu terpulang pada masing-masing. Saya cuma berkongsi kepada tuan-tuan dan kepada saya punya owner rumah, customer, Abang Mak, apa kelebihan tuan-tuan cabut dan apa kelemahan jika tuan-tuan tak cabut. Okey, sebelum ni saya pernah tengok juga pada setengah video dalam YouTube, dia kata tak payah cabut pun tak ada masalah sebab dia punya leakage tu sikit sangat. Okey, kita cek dia punya arus bocor. Saya pakai clamp meter. Saya bukan pakai multimeter, saya pakai clamp meter. Okey, tuan-tuan, ni kosong. Kalau macam ni, okey lah. Kalau rumah tuan-tuan ni macam ni, tak ada masalah. Dia kosong. Maksudnya 0.09. Kalau kita cek dengan alat clamp meter yang lebih sensitif, Mak, maksudnya selain daripada clamp meter ni, Kyoritsu, dia ada lagi dia punya alat clamp meter yang boleh cek untuk leakage saja, Mak. Saya pun dah lupa nama, tapi saya nak cerita kalau clamp meter ni boleh detect, maksudnya voltage tu bersalah. Kalau macam ni 0.09 ni kecil. Okey, mungkin dari segi bil TMB tuan-tuan kena bayar sikit tuan-tuan. Tapi kenapa tuan-tuan kena cabut soket 3 pin ni, plug 3 pin ni daripada soket SSO? Yang pertama, dia melibatkan arus elektrik. Yang tuan-tuan off, bila off dia tetap akan ada arus yang bocor. Arus tu cuma kecil ataupun besar memang. Okey, pertama bila arus dia masuk kepada equipment, contoh kepada kipas Memak ni. Contoh kepada kipas Memak Kipas ni off. Dia tak bergerak, betul tak Memak? Tapi arus sentiasa masuk kepada dia punya box kipas tu, alat kerja kipas, jadi dia tak pernah rehat kipas tu. Kipas memang tak function, tapi arus current dia sentiasa ada. Maksudnya kipas tak pernah rehat. Jadi jangka hayat kipas Memak ni dia tak boleh pergi lama. Masa pendek 2-3 tahun dah kira rosak lah. Boleh faham Mak dia? Okey, yang kedua, kenapa tuan-tuan kena cabut, Abang Mak pun kena cabut soket plug 3 pin ni? Yang kedua, melibatkan arus kilat. Arus kilat ni, kalau earding Abang Mak bawah 0 ohm, 0 ohm, maksudnya yang terbaik. Abang Mak tak cabut, tak ada masalah. InsyaAllah selamat. Itu adalah bawah 0 ohm. Di mana 0 ohm? Kalau bawah 10 ohm, Abang Mak nak cabut pun tak apa, tak nak cabut pun tak apa. Cuma, kalau daripada ST, Suruhanjaya Tenaga, dia nasihatkan cabut. Sebabnya kita nak putuskan arus ni daripada bersambung pergi pada equipment. Bila memang tak cabut, arus tu boleh bersambung melalui ni. Dia punya cooper. Cooper ni yang akan menyambung pergi kepada equipment, kipas, lampu tu tak. Sebab tu bila kilat dia akan masuk melalui ni lah. Sebab tu kena cabut. Kalau earding 0 ohm tak ada masalah. Sebab tu tuan-tuan di luar sana kena faham satu persatu. Kenapa kita kena dismantlekan ataupun cabut benda ni. Kena faham. Kenapa ST suruh kita cabut, TMB pun suruh kita cabut. Antara salah satu bil tu memanglah. Mungkin bacaan bil tu kecil sangat, betul dah memang. Tapi untuk kilat. Okey, yang kedua, dia melibatkan arus bocor ni, dia pergi kepada papan litar equipment lah. Macam kipas, kalau elektronik apa semua. Okey, yang ketiga, dia melibatkan kilat lah. Kilat itu ya. Kita sekarang ni kita nak suruh peralatan kita tahan lama, betul tak memang. Tapi kalau kita duduk lock gitu, ni yang kosong ni tuan-tuan, yang saya cek ni kosong. Maksudnya selamat, tak ada masalah. Itu yang saya dah off DB. Yang saya tengok dalam YouTube, dia tak off DB. Yang tu dia on DB. Yang saya ni,
saya off. Maksudnya kebocoran tidak semestinya pada soket ni. Dia pada DB lagi dia bermula. Tuan-tuan kena check tengok. Arus elektrik kalau tuan-tuan nak cari yang terbaik, nak elak daripada bocor, tuan-tuan kena pakai yang betul-betul high quality brand lah. Dia memang mahal. Dia satu punya 3 pin ni, dia memang betul-betul mahal lah memang. Untuk putuskan daripada arus ni masuk. Walaupun kita dah off dia punya switch. Okey, jadi tuan-tuan di luar sana saya harap kalau tuan-tuan nak cabut, terpulang tak nak cabut pun tak ada masalah. Cuma untuk keselamatan, untuk penjagaan peralatan, saya nasihatkan cabut. Sebab kebocoran dia tidak semestinya pada soket SSO. Jangan pandang pada soket SSO kita on off dia. Tak semestinya. Yang ni saya nak tunjuk kepada tuan-tuan, kita off daripada DB lagi. Itu sebabnya kita kena faham satu persatu arus elektrik. Kalau nak cari yang high quality, yang betul-betul brand hebat, insya-Allah dia akan selamat. Tapi jika tuan-tuan tak cabut, yang melibatkan kilat. Kalau edding rumah tuan-tuan, saya berani confirm lah. Sebab kebiasaan yang saya pergi buat inspection, jika rumah beli ke, rumah buat ke, edding pacak sebatang je. Itu yang saya tahu. Sebatang ke 2 batang, betul tak memang? Itu ya tuan-tuan. Orang takkan pacak macam saya buat dapat 10 ohm, melainkan projek kerajaan. Sebab tu dinasihatkan cabut. Yang pertama untuk kilat. Kilat yang paling penting. Kilat ni memang dia tidak semestinya dia panah atas bumbung rumah kita memang. Kalau panah atas bumbung rumah tuan-tuan ni, tuan-tuan tak payah cabut benda ni. Sebab dengan tuan-tuan layout. Bukan setakat benda ni rosak, tapi tuan-tuan pun akan layout segala peralatan rumah tuan-tuan hancur bila kilat panah atas rumah. Jangan fikir arus kilat jauh, benda ni tidak boleh tak semestinya. Sebab tuan-tuan kena tahu arus kilat, pengalir kilat pula dah. Kilat dia bergerak melalui macam mana? Kita dalam bumi kita ada tanah, kita ada air tuan-tuan. Bila ada air, dia orang panggil macam mana mak? Dia kilat ni boleh mengalir dengan pantas, salah satu melalui air. Bila air, perjalanan kilat melalui air, dia akan cari root. Jika root di rumah tuan-tuan lebih daripada 10 ohm ataupun yang telah ditetapkan oleh Suruhanjaya Tenaga yang terbaru ini 500 ohm, jika dia bawah, kilat tu akan masuk melalui batang root ke dalam tanah memang. Tapi jika resisten root lebih tinggi daripada tanah, kilat akan masuk melalui root di rumah tuan-tuan, dia akan masuk ke dalam rumah. Okey, peranan RCCB itulah hal lain. Tuan-tuan jangan fikir itu hal lain. Jika RCCB itu trip, bermaksudnya jika RCCB itu trip, tuan-tuan pakai 100 mA macam saya pakai, takkan tuan-tuan nak bagi kilat masuk lah. Sekurang-kurangnya kita nak elak daripada kilat ni masuk. Itu ya, sebab tu saya banyak sarankan edding bawah 10 ohm, pakai RCCB 100 mA ataupun 30. Itu sebab dia, punca dia. Bila kilat dah boleh masuk ke dalam rumah, dia akan merosakkan arus pendawaian. Itu yang RCCB boleh trip tuan-tuan. Jika RCCB tak boleh trip memang, dia akan pergi kepada ni. Jika sistem pembumian memang tak okey, habis. Okey, jadi saya harap tuan-tuan boleh belajar, boleh ilmu. Yang mana berpandangan nak cabut, tak nak cabut sudah, itu terpulang. Tapi kalau dari segi BTMB, mungkin ada yang turun, mungkin ada yang makin naik lah, itu je lah. Cuma bila ST nasihatkan kita cabut je lah. Ada sebab dia, kita kena kaji. Nak kaji dia, kena terperinci, kena jadi electrician, kena main dalam bumbung, kena tahu arus elektrik, kena tahu kita kena tahu kilat. Kilat ni apa yang dia cari, resisten macam mana yang boleh dia masuk ke dalam rumah. Itu je tuan-tuan. Jadi saya harap tuan-tuan boleh ilmu lah. Okey, lagi satu saya akan cek saya punya ni voltage. Okey, voltage kalau daripada sini. Okey, saya tak on. Saya minta maaf tuan-tuan, saya tak on. Maksudnya kebocoran dia ni satu. Memang. Okey, mari kita off. Kosong. Ni saya on. Kebocoran 1, 2 ni, dia daripada DB. Ni daripada DB. Memang. Kalau kita off, maksudnya dia putus. Dalam soket dan dia ada satu pin yang boleh putus arus tu. Kosong. Ni daripada DB kalau tuan-tuan nak belajar ni.
Jika saya silap, tuan-tuan boleh tegur lah. Okey, saya akan on semua DB. Kita akan tengok berfunction ataupun tak. Okey, Alhamdulillah tuan-tuan. Pendawaian yang saya buat untuk soket plug berfungsi. Kita tengok untuk Coil jadi kita akan ambil voltage dia. Terdapat 241. Yang dua ni dia looping 1 MCB. Yang ni asing. Okey, kita dapat 241 sama, alhamdulillah. Okey, kita tengok peti ais. Kita dapat 241. Okey memang kalau tak jelas memang boleh tengok video balik. Okey, lampu berfungsi. Okey, lampu on off. Exhaust fan dia. Exhaust fan jadi sini dia. Okey, water heater berfungsi, cuma soket plug lah, nanti memang tukar. Okey, jadi selama 3 hari saya bertapa di sini tuan-tuan. Saya harap tuan-tuan dapat ilmu, dapat pelajaran. Saya bukan nak membebel juga tuan-tuan, tapi dalam kita buat pekerjaan, kita sedekahkan ilmu. Saya nak bagi ilmu lebih-lebih tak boleh. Sebab video ni akan jadi panjang. Saya cerita bab soket ni pun dah memang jadi panjang dah. Tapi tak apa untuk tuan-tuan. Tuan-tuan nak dengar, tak nak dengar, itu hak tuan-tuan. Tugas saya ada ilmu elektrik, saya bagi sedikit sebanyak. Jadi saya harap dengan projek SubDB serta rewiring soket plug ni, insya-Allah boleh membantu tuan-tuan di luar. Okey, saya lupa sekali lagi. Kita tengok owner rumah. Ya, tak apa, bukan memang. Okey, kita buat 3 menyala. Okey, ni saya punya owner rumah. Abang Mak. Abang Mak ni dia seorang electrician dan elektronik. Jadi jangan pandang kepada umur ataupun taraf apa ni, pada umur lah. Jangan tengok orang tua-tua kita nak cong, tak boleh. Saya tak tahu sebenarnya Abang Mak ni pandai. Tapi bila dia boleh cerita pada elektrik, dia orang lama lah. Saya kena hormat lah dia. Itu jadi Abang Mak nak ada apa Abang Mak? Tak ada apa. Kalau ada apa? Kalau ada nak guna posisi mata cik lari, sila dia adalah memang terbaik. Kerja kemah, wajib lah. Okey, Abang Mak ni dia follower saya punya cikgu, Mahbayu Engineering. Dia follower Madil Engineering. Dia follower NBS, Encik Nazmi. Lepas tu dia follower kepada ABR Usaha. Dan dia juga follower kepada saya, Zahra Engineering lah. Jadi itu dari saya pun nak balik. Settle dah punya kerja. 3 hari di sini. Okey, Abang Mak nak tekan. Okey, tunjuk dia. Saja ni dah. Tekan. Okey, klik. Maksudnya okey. Okey, itu je. Jadi dari saya Zahra Engineering. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, ni saya cek antara kebocoran live dengan Earth. Saya tengok berapa volt. Berapa dia? Okey, maksudnya kosong lah tuan-tuan. Okey, alhamdulillah. Jadi benda ni kosong. Tu. Okey, maksudnya pembumian ni okey. Okey.